lanjutan dari bab yang kita pelajari semalam, iaitu leraian vektor. Awak ingat balik nah. Jika ada daya yang membuat satu sudut dengan biasanya dengan kedudukan ma'ufuk, awak boleh ambil tangan buat begini. Okey, ni daya asal yang panjang ni, yang semua ni asal. Okey. Daya yang ni adalah pecahan dia, komponen dia. Maka yang boleh buat dengan jari ni, yang bersebelah dengan yang asal adalah F cos theta. Yang bertentang dengan sudut adalah F sin theta. Okey. Ingat balik nah. Dari sini kita nak try buat soalan yang sebenar. Okey. Soalannya begini. Okey. Sekarang bayangkan ada landasan. Okey. Satu landasan yang membuat sudut 30 darjah. Okey. Yang ni dia boleh ubah-ubah lah jadi 50 dan sebagainya. Okey, hari ni kita buat 30. Ada landasan condong 30 darjah dari ufuk. Okey. Kemudian ada seorang budak. Budak ni Allah nak lukis budak. Ada budak menggelongsor sedang menggelongsor atas landasan dan budak ni mempunyai jisim M sama dengan 20 kilogram. Okey. Sekarang kita nak tengok apakah daya yang bertindak ke atas budak ni. Okey. Kalau awak tengok ni, ada tak apa-apa yang mengikat budak ni? Tak ada kan? Dia free. Budak ni free, dia duduk atas landasan ni. Okey, landasan ni kita kata syarat dia kena licin. Bila licin dia tiada daya geseran. Jadi awak boleh lupa geseran FG ni adalah kosong. Tak payah risau tentang geseran. Kalau ada geseran kena risau lah. Kalau tak ada geseran, kosong. Jadi apa daya yang bertindak kepada budak ni? Geseran tak ada. Dia turun. Sebab apa dia turun? Agak-agak awal lah sebab apa dia turun. Dia mesti kalau letak bola awak tahu lah senang orang ni sebab apa? Apa yang menarik dia turun? Apa yang menarik sesuatu benda tu jatuh turun ke bawah? Ia disebabkan oleh graviti. Okey, graviti yang menarik budak ini turun. Jadi daya yang disebabkan oleh graviti. Graviti ini bertindak terhadap jisim. Jadi ni G ni M. Minggu lepas saya dah ajar. Graviti bertindak pada jisim, dia jadi berat. Ni sebab berat budak ni. Disebabkan berat, maka budak ni mengelongsor turun. Kalau dia tak berat, dia tak turun. Jadi di sini budak ni dia ada satu daya yang bertindak kepadanya, iaitu dari pusat ni yang dipanggil berat. W. W. Okey. Faham? Okey. Ada berat pada budak ini yang bertindak menyebabkan dia mengelongsor turun. Okey. Jadi dari sini kita nak tahu berat ni arahnya mencancang ke bawah. Tapi budak ni dia tak jatuh turun ke bawah. Dia mengelongsor arah mana? Arah mengelongsor arah sini. Jadi awak kena cari. Ini berat yang asal. Berapakah ni leraian vektor Leraian vektor tadi, vektor dia vektor daya iaitu berat.
Okey. Kita nak leraikan berat ni. Berat yang sebenarnya bertindak kat budak ni berapa? Nah. Okey. Sekarang awak tahu jisim dia 20 kg. Jadi berat berapa kat sini? Berat adalah jisim darat graviti, iaitu 20 kg darat 10. Graviti ingat lah. 10 meter per saat kuasa 2. Okey, maka berat adalah 200 Newton. Berat budak ni 200 Newton. Tapi kalau 200 Newton yang bertindak, budak, kalau kita kata yang ini yang bertindak, yang terus ni, maksudnya budak ni sedang jatuh ke bawah secara mencancang. Sedangkan tidak, dia jatuh ke sana. Jadi komponen dari berat yang bertindak ni arah yang ke sana. Okey. Jadi dari sini awak kena lukis apakah komponen yang sebelah ni yang menarik budak ni turun. Jadi dia ada satu komponen di sini. Nak lukis kena hati-hati betul. Okey, kalau kita kata berat ni start dari sini, jadi komponennya yang menarik ni yang ini. Kalau ni W ni awak boleh katalah, oh yang ni awak namakan WX. Tak kisah nak pun nama WY pun tak apa. Sebab dia lah ni, kalau dia betul-betul begini keadaannya, mencancang dan mengufuk, bolehlah kata XY. Yang ni tak, dia dah condong. Yang mencancang yang ni. Jadi jangan pening saya tak pandai nak terangkan. Okey. Awak pecahkan dia jadi segitiga. Okey, ini yang asal. Ini yang asal. Jangan kata ini asal. Nampak ni sudut 30 darjah. Awak kata oh ni yang asal. Bukan. Yang asal ini. Jadi yang komponen yang dileraikan lebih pendek. Apa yang dileraikan? Ini dan ini. Macam tu. Ini 90 darjah. Ni segitiga 90 darjah di sini. Okey. Jadi ni awak boleh namakan WX. Ini awak boleh namakan WY. Okey. Maksudnya awak seolah-olah menganggap pasti X dan Y awak condong. Macam ni. Ni X, ni Y. Okey. Dari sini, sebelum nak tahu cos dengan sin, awak kena tahu sudut. Okey. Sudut bukan sudut ini, sudut yang ini. Apa sudut dia? Apa sudut di sini? Dia susah sikit nak tengok ini. Ini antara bab yang paling susah dalam fizik. Jadi saya nak buat balik. Buat balik gambar. Ini sudut 90 darjah. Untuk leraian daya mesti ada salah satu sudut 90 darjah. Kalau ni 30, sini berapa? Kepada pelajar yang belum belajar, saya nak bagi tahu hasil tambah 2 ni adalah 90. Ada pelajar yang pernah jumpa dah yang ambil tingkatan 3, tingkatan 2 pernah jumpa Yang tak ambil mungkin tak pernah jumpa lah. Yang setakat darjah 6 belajar tak pernah jumpa. Okey. Kalau semua 2 ni 90, sini 30, baki ni berapa? 90 tolak 30, baki ni adalah 60. Ini dipanggil sudut pelengkap. Bila 30 nak jadi 90, kena lengkapkan dengan 60. Sudut pelengkap 60. Jadi di sini awak adalah 60 darjah. Okey. Jadi kita lukis semula turun bawah. Yang awak ada ni, okey, saya besarkan. Asal ni W. Okey. Yang ni 90 darjah sini. Okey. Jadi ini dah jadi 60 darjah. W tadi berapa? 200 Newton. Sekarang awak nak ini, awak nak WX. Okey. Jadi berapakah WX? WX
adalah apa dia? Ambil tangan. Saya nak condong macam mana? Okey, saya condongkan sekejap kertas ni. Sebab saya tak boleh condong tangan saya. Okey. Ini saya silap, minta maaf. Saya pakai tangan satu lagi. Okey. Senang macam ni, saya pakai tangan kiri saya. Saya condong ke sini. Ini yang asal, yang 4 ni yang asal. Jadi WX ni dah jadi apa jari ni? Ingat tak cikgu tulis malam cos kan? WX adalah cos theta. Okey. Jadi kita betulkan balik. Okey, jadi WX adalah W darab cos theta. W berapa? W adalah 200 Newton darab dengan cos theta 60 darjah, iaitu jadi bukan 30 dah. Jangan awak hentam kata situ 30, salah nah. Dia adalah pelengkap kepada 30, iaitu 60. Dia adalah 200 Newton darab cos 60 darjah adalah 0.8660. Kita kira nah. darab 0.866 dapat 173.2 Newton. Okey. Jadi ini jawapan awak nah. Jadi kalau sini 200 Newton, yang menarik turun ke sini hanyalah 173.2 Newton. Faham nah? Okey. Perlu tak cari yang ni? Kalau soalan suruh cari baru cari nah. Kalau soalan tak suruh cari jangan. Sebab budak ni bukan jatuh ke sini pun. Bukan jatuh arah sini, dia jatuh arah sana. Arah mana dia jatuh yang itulah kita cari nah. Yang ni tak penting, yang ni sangat penting Okey. Jadi awak dah tahu awak dapat 173.2. Dia kurang daripada yang asal. Asal 200. Yang menarik turun sekarang sebab ada satu landasan. Kalau tak ada landasan dia jatuh terus dengan 200 Newton. Sebab ada landasan dia jatuh dengan 173.2 Newton. Ini menganggap landasan licin. Kalau landasan bayangkan landasan ada pula geseran. Geseran ke belakang. Jika ada geseran, katalah ada geseran FG, ada 100 Newton ke belakang. Katakan dia tak nampak. 100 Newton. Awak kena ambil 173, tolak geseran dulu 100. Okey, yang tu tak apa. Yang tu kita tak kira lagi hari ni. Saya cuma nak beritahu kalau ada geseran ke belakang. Dalam kes tadi saya kata landasan licin, maksudnya tak ada geseran. Jadi 173.2 saja. Faham setakat ini. Okey. Jadi apa lagi? Kita boleh buat satu benda lagi. Soalan boleh tanya, berapakah pecutan budak itu menggelongsok turun? Boleh tanya berapa pecutan dia? Kena kira pecutan. Memang kena kira sebab boleh kira. Okey. Jadi pecutan nak tahu macam mana? Jadi apakah yang mengaitkan formula yang mengaitkan daya dan pecutan? Awak ada formula F sama dengan MA. Kan? Tu saya ada tambah sikit. Sigma. Sigma ni daya bersih hasil tambah. Ni sigma ni maksudnya sum. Sum tu tambah tambah semua daya sama dengan GC kali pecutan. Dan kebetulan daya yang ada sini cuma belum ada geseran. Geseran tak ada. 173. Jadi daya yang menggelongsor ni 173.2 Newton. Jadi dari sini awak nak cari pecutan boleh tarik main. Okey. Tambah semua daya yang ada sama dengan Gsim
Ni di sini objek yang kita tumpukan, iaitu budak nah. Darab pecutan. Okey, daya yang ada apa dia? Wx. Yang lain ada tak? Geseran tak ada nah. Wx sahaja. Nah. Kalau ada geseran, awak buat tolak Fg. Tolak daya geseran. Macam itulah Okey. Sama dengan jisim. Jisim budak. Jisim budak tu berapa tadi? 20 kilo. 20 kg darab pecutan. Okey, Wx berapa? Awak dah kira penat dah tadi. 173.2 Newton sama dengan 20 kg darab pecutan. Ni darab pergi sana jadi bahagi. Okey, jadi A sama dengan 173.2 Newton bahagi 20 kg. Okay, kita kira dapat berapa? Bahagi 20 dapat 8.66. Jadi A sama dengan 8.66 meter per saat kuasa 2. Laju juga ni. Kalau dia terjun. Kalau dia jatuh dengan graviti 10 meter per saat kuasa 2. Kalau dia ikut sini, ikut landasan 8.66. Laju. Jadi tak logik nak laju ni terlalu pecutan dia terlalu tinggi. Soalan ni tak logik lah. Sebab tu kena ada geseran ke belakang. Baru logik. Kalau ada geseran macam mana? Kita tengok sini pula. Kiraan dia jadi macam mana? Okey, kes tadi ada geseran. Jadi hasil tambah semua daya sama dengan jisim darab pecutan. Daya yang ada, daya ni Wx ke depan, belakang dia ada geseran, tolak geseran, tolak Fg sama dengan jisim budak ni, jisim budak saja, darab pecutan. Okey. Wx berapa? 173.2 Newton. Tolak geseran, geseran berapa? 100 Newton sama dengan jisim budak berapa? 20 kg darab A. Jadi ni berapa semua? 173.2 tolak 100, 73.2 Newton sama dengan 20 kg darab A. Darab pergi sana jadi bahagi. Jadi A sama dengan, cik kira boleh, 73.2 bahagi 20. Ni dah kurang dah, tinggal 3.66 meter per saat kuasa 2. Okey. Okey, faham kalau ada gangguan awak kena tolak. Kalau tak payahlah. Tu tadi ceritanya dari segi leraian. Hati-hati yang penting banyak kiraan tadi tu, kemudian yang penting awak kena tahu ni, jangan tersilap ni jadi 30. Awak kena lukis lain lukisan dia yang asal kena panjang. Paling panjang yang asal. Dalam kes ni weight berat ni yang asal paling panjang sekali. Kemudian yang dia punya komponen atau leraian dia tadi pendek sikit. Dia akan buat antara dua dia akan buat 90 darjah macam ni lah. Okey, contoh saya tunjuk Okey. Kata ni daya asal. Kemudian walaupun daya sana, tapi pergerakan A tu pergerakan arah sini. Jadi sudut dia yang ni lah. Awak kena ambil sudut ni. Okey, kemudian awak kena buat apa? Awak kena dari sini kena buat 90 darjah dengan ni. Macam tu Yang ni yang dileraikan kepada dua. Faham Okey, lagi contoh. Kata arah ni yang asal. Okey. Tapi pergerakan arah mana? Arah sini. Jadi awak buat apa? Awak tarik. Okey, ni jadi sudut. Okey. Ni jadi sudut. Ni asal panjang sikit. Ni jadi sudut. Kemudian awak tarik dari sini ataupun macam mana? Supaya sini jadi 90 darjah
Jadi ni komponen yang barulah, yang pendek, yang kurang sikit daya dia. Macam tu Okey. Setakat ini dulu, nanti saya akan bagi soalan Okey, ini soalan awak. Okey, sebuah kotak berjisim 5 kg. Okey, ni kotak menuruni landasan condong 50 darjah. Okey, A, cari ataupun kira komponen daya yang bertindak ke atas kotak yang selari dengan landasan. Awak nak daya yang ini Okey, sama dengan kes budak tadi Okey. B, kira pecutan kotak. Awak nak cari A pecutan menuruni landasan jika landasan 100% licin. Maksudnya awak tak payah risau ada geseran di belakang Okey, cuba buat, hantar saya pukul 6 hari ini. Terima kasih.